أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. يا لطيف 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 بعباده يرزق من يشاء وهو السميع العليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد.
Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kesempatan kepada kita sehinggalah ke malam ini, sehinggalah ke waktu ini, ke saat ini masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan kepada kita untuk kita meneruskan tanggungjawab kita, amanah kita sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur kepada Allah Taala dengan segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dengan kita menggunakan nikmat yang Allah Taala berikan ini dengan sepenuhnya. Moga-moga dan kita mengharapkan Allah Taala memanjangkan umur kita untuk kita bertemu dengan syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan yang akan datang, yang kita rajin doa, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami. Maksudnya apa? Hidupkanlah kita. Semoga kita ni masih lagi bernafas sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Seminggu lebih lagi yang akan datang, Ramadan yang akan datang. Di malam ini kita nak khusus untuk kita sambut Ihya Ramadan dan nak sambut ketibaan tetamu yang sangat agung, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Malam ini sebab tahu kita tinggal kat sini. Jadi malam ini kita baca tentang apa? Tentang kelebihan apa yang kita nak dapat daripada bulan Ramadan, melebihi pada bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga menjadi orang yang bertakwa. Bila kita taat kepada Allah Ta'ala, janjinya di akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tak taat kepada Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi orang-orang yang maksiat, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala berikan kita Ramadan satu bulan untuk kita apa? Untuk kita nak membersihkan diri kita, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan kita nak mengampunkan diri kita, Allah Ta'ala nak ampunkan diri kita yang banyak dosa. Yang mana kelebihan Ramadan ini melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Kita bagi banyak amalan melebihi daripada bulan yang lain. Setengah orang petikai juga. Pasal apa kita nak bulan Ramadan dia buat kebajikan banyak, buat amalan banyak, buat ibadat banyak. Bulan lain pasal apa sikit. Sepatutnya kita bila Ramadan pun banyak, bulan lain juga kena banyak. Betul. Betul tak? Ya. Kita kena buat bulan yang lain banyak ibadat, dan bulan puasa pun kena banyak ibadat. Tetapi bulan kalau bolehnya Ramadan ni lebih-lebih lagi lah kita buat ibadat. Sebab apa? Sebab kebajikan dia punya fadilat dia, kelebihan dia, pahala dia banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila tetamu kita nak main rumah kita, nak main selama 30 hari. Tuan-tuan, kalau kamu nak main buat apa rumah? Nak kena sedia apa? Nak kena sedia apa? Kalau tamu nak main, nak contohnya ada orang besar nak main rumah kita 30 hari, apa yang kita nak sedia kat rumah kita? Kita kata, orang besar nak main rumah ni, dia nak tumpang main 30 hari. Kita tengok kena sedia bilik, sedia langsung kan tak? Kena siap tilam aircon apa semua. Alhamdulillah kita rumah kita ada aircon. Rumah Ta'ala pun ada aircon, insya-Allah. Maka persiapan kita nak sambut tetamu kita tu kena persiapan yang paling baik. Tu kalau dah manusia, tambah-tambah yang datang pula Ramadan, benarlah bagi lagi kena bersiap. Yang paling penting persiapan apa? Persiapan diri kita. Rumah kita. Kalau orang kat surau tuan-tuan, kita nak sambut Ramadan ni, persiapan di surau kita buat apa? Kita mula nak buat program, Cikgu Zul mula nak susun datuk kuliah, buat banner apa semua, buat pengumuman siapa, nanti siaplah untuk imam.
Kan tengoklah jadah kuliah imam siap lah. Penceramah penuh. Alhamdulillah. Buat tadarus lagi bincang siap lah. Oh, akhir Ramadan kita buat ruqyah, kita buat sumbangan pada fakir miskin siap, bincang siap. Sebab apa? Ni nak sambut tetamu Ramadan. Ada setengah surah ada ekor lagi saya kata, rumah kita pun ada ekor. Kalau pandang Malaysia rumah ekor, tu pandang. Tambah rumah ibadat kita ni. Surah kita rumah Allah ni lagi lah kena buat ekor zaman lalu. Panas. Zaman akhir zaman itu masuk alat kiamat. Panas. Betul? Buah ekor. Jadi orang yang tak main tu sebab apa? Sebab orang kata tak ekor tak ada, ataupun ekor tak kuat setengah letak lah. Surah kita alhamdulillah kan promosi kan. Jadi persiapan kita ni macam-macam yang kita buat. Ada tazkirah Allah, ada tazkirah. Sedangkan kita ni nak bantu mereka, nak tolong mereka. Kalaulah kami tak buat tazkirah, kami tak buat kuliah, hampa jenuh tanggung rosak. Bulan-bulan ni haram pada main. Jadi pemain bulan Ramadan ni kami nak tolong lepas hampa daripada satu tanggungjawab, satu amanah, iaitu untuk ilmu. Tak main dosa. Kan? Sebab mereka kata tarawih tu wajib. Tarawih wajib tak? Bagi mereka tarawih ni wajib. Yang wajiblah hari yang pertama. Oh benar. Surah kita taubat lahumah kena siap datang. Imam tak cukup. Tidak. Silap-silap kena bertemu belakang. Hari pertama, hari kedua pun alhamdulillah. Main seminggu, okey setakat tu. Pintu tutup penuh. 10 malam terakhir tinggal dua baca bahaya. Itu normal. Sebab apa? Bagi mereka hanya awal bulan saja. Akhir bulan Ramadan dah kita nak sambut apa pula. Bagi mereka Ramadan nak sambut Ramadan ni penuh surau. Dan bila nak sambut raya, raya esok pula. Mayang raya, barulah nak kembali tu nak sambut raya pula. Lepas kata, orang itu persiapan nak Ramadan, nak puasa. Ni kenalah persiapan nak raya pula. Jadi mana-mana kami pulun lah, dibeli barang, beli langsir rumah kami buat semua. Macam tu cara ni. Maka Islam itu satu agama yang cukup sempurna. Dia bukannya untuk diri kita sahaja, tetapi juga untuk apa? Untuk bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita beringat persiapan kat dunia ni. Persiapan akhirat kita buat. Kita ambil ringan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok Nabi SAW. Macam mana persiapan Nabi SAW nak menyambut Ramadan. Nabi menyucikan dan meminta para sahabat Nabi SAW amal-amal. Dia kata membersihkan diri, menyucikan hati sebelum nak bersemu dengan Ramadan. Nabi SAW memperbanyakkan puasa, terutamanya pada bulan Rejab dan Syawal. Banyak puasa. Sebab apa ni? Ramadan ni kena penuh puasa 30 hari. Tapi macam mana sedar kena puasa apa dah? Rejab Syawal nak mula puasa lah. Nabi nak mula puasa. Nabi sebut kata, aku ni pada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, aku tidak akan berpuasa sebanyak mana bulan Syawal. Maksudnya apa? Nabi selain daripada bulan Ramadan, Nabi kurang puasa. Mana kata Nabi puasa yang sunat-sunat, Isnin Khamis. Tetapi pada bulan Rejab Syawal, terutama yang bulan Syawal ni, Nabi memperbanyakkan puasa. Dan ada hadis kata Nabi puasa sampai penuh, sampai habis bulan Syawal. Allah, tu Nabi. Kita tuan-tuan hak wudu, hak lepas tak habis. Kata tu ibu-ibu ya, perempuan yang rekod wudu lagi. Betul kan tuan? Mudah-mudahan dulu betul penuh kan? Penuh lah bang. Ada orang tinggal tak pasal? Tingkatan dulu masa belum balik dulu. Tingkatan 3, 4, 5 dulu. Dah tinggal tak? Saya orang tinggal tambah lagi. Kan? Itu sakit lah. Kan? Demam apa semua tu. Kan tak pasal lah. Kan tak pasal kadang-kadang lupa itu dah. Wudu tak ada itu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kita tak ambil berat.
Kalau sahabat-sahabat Nabi, persiapan dia awal. Dengan puasa sunatnya, dengan qiyamul lailnya. Kita pun orang muda qiyamul lail juga. Pasal nak kita bangun mana? Qiyam, bangun. Lail, malam. Bangun malam. Lari pula, lagi lah rajin bangun malam. Saya pun sekali lah bangun malam. Kan? Tapi saya bangun malam, tak tengok bola. Saya tak anak saya demam, jadi kerja yang bangun malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang muda rajin bangun malam juga, tapi tak buat ibadat, tengok bola. Jadi ujian dalam puasa ni, World Cup ni, Piala Dunia ni, sampailah pertengahan Ramadan. Allah Ta'ala nak uji kita ni, orang Islam ni, macam mana orang muda terutamanya, orang minat bola, gila bola ni, makan bola, tidur bola, main bola, semua bola ni. Macam mana Allah Ta'ala nak uji awal Ramadan sampailah pertengahan Ramadan, tambah-tambah akhir lah, dalam separuh akhir, separuh akhir ni, lagilah ramai yang akan bangun malam, nak qiyamul lail. Tetapi ramai yang qiyamul lail, macam mana dia dengan kewajipan dia, iaitu bersahur. Bersahur tak ada lah, makan sekali tengok bola. Lepas tengok bola, habis-habis dia nak subuh tak sembahyang, mampu ayat subuh. Ramai yang macam tu. Ramai yang macam tu. Sebab tu saya kata, sebab saya pernah mengalami, pernah duduk dalam keadaan orang muda, pernah jadi orang muda, tengok muda lagi lah, tak tahu lagi. Ramai yang duduk lepak-lepak dengan kawan-kawan, lepak semua hak jenis hak. Kita tak apalah hak ngaji, hak tak ngaji kadang-kadang lepak, puluh tengok bola, lepas tu lenak balik. Rak-rak subuh, kamu subuh. Kayak tu. Lagi kita waham tak gerak aku. Udah dia tak salah kita juga. Waham tak gerak aku nak bangun subuh dah. Tak gerak aku, ngantuk dah tengok mak. Jalan sana kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh tak tengok bola? Tengok bola kan, nak makan pun kedarah, bola pun kedarah lah. Tapi jangan lupa kewajipan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pas bangun tu, nak tunggu 15 minit rehat, mayaklah 2 rakaat, mayaklah sunat, bacalah Quran, zikirlah sikit. Sambil-sambil boleh kita bagi masa hampir berapa? 90 minit untuk tengok bola, takkan 15 minit. Tak apalah 15 minit banyak, 10 minit pun tak boleh. Tapi itu yang susah. Sebab apa? Dia berlawan dengan nafsu dia. Berlawan dengan nafsu dia. Nafsu ni sentiasa nak mengajak kepada keseronokan, kepada nak seronok, kepada nak puas hati dia. Baik. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita siapkan juga dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kita targetlah bulan puasa tahun ni, target bagi boleh khatam Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, jujur, saya pun nak jujur dengan diri saya. Pernah dah seumur hidup kita khatam Quran? Pernah? Pernah walaupun sekali? Pernah tak? Okey, habis? Pernah? Ya? Semua hidup setelah kita berdua kecil-kecil sampai lama, pernah dah kita baca Quran daripada surah surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Oh, senang kan? Kita muqaddam surah Fatihah atau An-Nas. Bukan itu lah. Lepas Fatihah Al-Baqarah lah. Lepas Fatihah dia kata surah An-Nas. Surah muqaddam itu lah. Lepas Baqarah, surah Fatihah, surah An-Nas. Kami semua kata habis lah. Ini kita buat panggil surah pertama surah Al-Fatihah, lepas itu surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Pernah khatam? Pernah habis? Soalannya, tuan-tuan, kalau tak boleh setahun sekali, kalau boleh seumur hidup bagi sekali khatam Quran, tu cerai ya. Tu cerai. Tapi kalau tak baca juga, tak pernah khatam juga, tu bukan cerai, tu mampu ayun di bahlul. Tak keluar lagi, tak keluar lagi. Hak tak hati baca Quran, mati pun tak hati, sampai mati pun tak hati baca Quran. Tu patutnya orang bukan diri, tamuin, boleh baju dalam bukan diri. Menyusah faham itu. Faham? Kita nak hati baca ni, kalau boleh kita target dalam bulan puasa ni bagi khatam Quran sekali. Sekali sikit
Sikit sangat 2 kali. Sikit sangat 10 kali. Ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam depa ni khatam Quran. Khatam Quran pada setiap malam pada bulan Ramadan. Sebab macam mana? Allah Alam. Ada ulama kata bulan puasa ni depa khatam sampai 5 6 kali, sampai 10 kali. Macam mana depa buat? Allah Akbar. Kita ni tak ada mulut pun tak ada sedia. Mulut kita kata bandar ni tak ada, depa tak apalah. Depa tak apa. Kita pun boleh. Mesti ada iltizam kita, istiqamah kita dalam target kita untuk berusaha khatam Quran. Macam mana? Tuan-tuan nak baca sekaligus banyak tak? Banyak. Quran ada 600 kau sempat lebih. 605 lebih. Kita nak target macam mana bagi khatam Quran, macam mana bulan puasa ni kita bagi kita setiap waktu sembahyang waktu, lepas sembahyang waktu kita baca 4 ataupun 5 muka surat. Boleh tak? Jangan tinggal usaha. Asar tak ada masalah. Maghrib buka puasa, buka puasa takkan ada main apa baca 4 surat kalau mau mana. Isyak lagi tak ada masalah. Nah. Lepas subuh lagi tak ada masalah. Zuhur penting. Baca juga. Paksa diri. Kena paksa baru boleh kata Quran. InsyaAllah kita tarik. Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Tapi kalau kita tak berusaha, awal kita kata dah fedak dah lemah semangat dah biasa dah, kita mustahil kita nak boleh kata Quran. Target awal kita semua aku tahun ni nak berusaha, aku nak pulun sungguh-sungguh bagi khatam Quran. InsyaAllah. Tak harus jadi ya. Aku dah tak terus malam-malam. Tak terus kita tak baca semua. Betul tak? Tak terus kita tak baca semua. Ada yang kita kadang-kadang kita main, kadang-kadang kita sampai dua kita kantoi, ataupun kita baca. Kita boleh baca, kita pun duk ayat, duk layan, kita pun lena asal. Jadi tak khatam habis. Ni kita nak bagi kita sendiri yang khatam habis. InsyaAllah. Tapi terus jangan buat. Teruskan. Saya tak tahu. Dia ikut terus Quran, tapi tak tahu tak tahu. Dan kuliah mata, kerana hajah-hajah kadang-kadang sampai-sampai dia baca dia. Tapi berusaha kita berusaha untuk khatam Quran. Kita kaya. Dan juga tuan-tuan, bukan kita saja. Anak kita, bini kita, bapa kita, juga kita suruh baca Quran. Bagi target mereka boleh baca khatam Quran. Anak kita kalau boleh tuan-tuan jangan lepas lepas lagi tak khatam Quran. Pak saya ni ngaji dengan pak saya. Kita dulu ngaji dengan tok pak makan apa semua orang kampung Betul tak? Saya ngaji dengan pak saya. Orang yang ngaji pak saya orang lain tak boleh. Orang kampung try main seminggu lari cabut. Sebab apa? Boleh malam dia. Saya ni hari ni saya. Kontan Rasulullah. Tak ingat. Betul. Tu yang cepat boleh. Bila cepat boleh tuan-tuan? Cepat boleh. Habis-habis saya baca apa yang berkorok tu, pak saya tinggal tu kan. Suruh baca sendiri sebab boleh. Bila pak saya suruh baca sendiri tu, baca sendiri tuan-tuan, lepas tu kayu kan. Baca sendiri. Kalau pak kita ada, kita pulun ni pak tinggal. Boleh lah tu, macam sendiri. Kita pun ngaji pulak apa tu. Mak dia ni. Betul lah. Lepas tu tinggal kita baca kadang-kadang di surah tu, saat kita patah balik, saat kita di surah tu, saat kita hafal surah tu. Jadi tak ada nak habis juga. Allah SWT. Jadi kita target anak kita bagi boleh khatam Quran. Selagi tak khatam jangan kita tinggal. Kita baca macam orang baca surah, baca surah lah, suruh dia baca. Tak apa yang baca apa? Suruh dia baca banyak khatam semua hidup. Jangan cuba majlis dulu nampak majlis khatam Quran ya. Kat sekolah ada majlis khatam Quran, tapi budak-budak tak boleh baca Quran. Mereka baca ikut guru baca, mereka ikut. Tak boleh juga. Sistem tu tak boleh pakai kan. Selama mereka suka ikut ya. Ikut tak boleh juga. Dia kena mereka baca, kita tengok. Kalau kita ikut kita baca kan, pakai tak ingat, pakai tak boleh.
sholli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Jangan ambil budak-budak ni tuan-tuan, hampir 20% budak-budak lah tidak boleh membaca Al-Quran. Balik kita tengok anak kita, boleh baca tak? Boleh baca tak? Esok Allah Ta'ala tanya ni, paling penting esok, lagu buang esok, lepas lah nak tolong baca Quran nak kita, nak sedekah pahala Quran nak kita. Kalau anak tak boleh baca Quran, lepas nak baca? Anak orang nak baca lagi tak? Sama tak? Tak sama. Itu yang saya abang selalu dah. Jangan kita lahirkan anak-anak yang celaka. Itu selalu saya sebut. Takut kita lahirkan anak yang celaka. Akhir zaman ini tuan-tuan, banyak tuan melahirkan, banyak tuan hamba melahirkan tuan. Hamba menjadi tuan. Maksudnya apa? Anak menjadi tuan kepada bapak. Anak menjadi tuan kepada bapak. Bapak menjadi kuli bagi hamba. Menjadi sebalik tuan pula. Anak lebih daripada bapak. Kalau di bapak berkata kepala anak orang kuli anak. Sebab apa? Salah pendidikan. Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada peristiwa satu kes. Seorang bapa dia main report dekat Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, ini anak aku ni, dia dah lapar kepada aku. Hang tolong Ustaz nasihat, hang tolong Ustaz bagi pengajaran kepada dia." Sayyidina Umar panggil anak tersebut. "Wahai budak, wahai pemuda, ni pasal apa ayah hang main report, kata hang ni telah derhaka kepada dia, kata hang suka melawan derhaka kepada dia." Apa anak tu jawab? "Wahai Khalifah Amirul Mukminin, apa tanggungjawab, apa hak seorang anak kepada ayah dia? Apakah hak yang bapa dia kena bagi kepada anak?" Maka Sayyidina Umar kata apa? Ada 3. Yang pertama, Sayyidina Umar kata, mestilah seorang bapa itu mencari ibu yang baik untuk anak dia. Mesti mencari ibu. Mana kata, mesti cari isteri dia. Bukan nak isteri anak dia, isteri dia lah. Mana kata, untuk menjadi ibu kepada anak dia. Itu tanggungjawab dia yang pertama. Mesti cari apa? Cari ibu yang baik untuk anak dia. Maka anak dia kata, sesungguhnya bapa aku mencari ibu aku seorang pelacur, dia kata. Ibu aku seorang pelacur. Dia mencari pelacur untuk menjadi ibu aku. Adakah dia telah menaikkan hak anak kepada bapa? Ataupun tanggungjawab bapa kepada anak? Itu yang pertama. Kena cari bini hak elok. Kena cari bini hak elok. Macam tu juga kena cari menantu. Ataupun kita nak cari menantu. Nak cari bakat menantu kita. Nak cari isteri kepada anak kita. Nak cari suami kepada anak kita. Pastikan dia esok akan menjaga anak kita, akan lepas tanggungjawab kita. Ini jangan kita kata, bagi kahwin lah, habis tanggungjawab aku, senang lah, aku tidak fikir lah. Dia lah. Kalau hang cari pasangan yang tak sesuai, pasangan yang akan merosakkan hubungan rumah tangga, kita juga ada saham kita. Walau jumpa saya ni, hamba Ustaz Rizal, aku tak kerti dah ni, tuan-tuan takut orang ni macam ni. Tambah-tambah nak cari untuk lelaki, nak cari perempuan ramai, tapi nak cari lelaki susah. Nak cari lelaki susah, sikit sangat lelaki sikit sangat yang baik. Tuan-tuan, dosa kira lah, kalau rapat hak lelaki ni, nantu kita lelaki ni, kalau tengok dia semayang cukup lah. Saya tengok dah kerja lah, dia semayang cukup sudah, insya-Allah hak lain selamat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita percaya dan yakin Allah Ta'ala bahawa dia ni orang yang baik. Betul tak? Orang semayang ni confirm yang baik. Orang yang tak semayang confirm jahat. Saya pergi ceramah budak, kita bersih budak, saya suka budak bersih. Saya hadap mereka budak ni budak semua. Nak tanya apa? Orang yang lawan Allah Ta'ala, orang yang tak mau ikut Allah Ta'ala, tak ikut arahan Allah Ta'ala tu jahat ke baik? Apa dia kata? Jahat lah. Mereka tu semua dah jahat. Mana boleh lawan Allah Ta'ala? Jahat. Saya nak tanya apa? Apa kata jahat tak? Ini saya nak tanya. Orang yang tak semayang pun confirm jahat. Apa setuju
dah. Nah, Ustaz, tak Ustaz. Kan semuanya orang tak semayang pun jahat. Habis tu orang kata orang yang tak ikut Allah Ta'ala tu jahat. Jadi orang tak semayang pun jahat kan? Nah, tak apa lagi. Main lagi poin. Tanya orang poin. Ni, apa dengar ni? Tak tanya apa. Hamba kata orang yang tak ikut Allah Ta'ala tu jahat. Ni, orang yang tak pakai tudung ni jahat. Kan sebab dengar ramai tak pakai tudung kan? Kat sekolah pakai, balik orang tanya ni. Kalau ada orang yang oh, muka kat rumah, muka telanjang tak? Ustaz, tapi tak telanjang, tak pakai baju. Haa lah, nanti kata orang yang tu Arab ni telanjang. Muka macam orang telanjang. Marah gitu. Jadi yang buat ni jahat. Orang yang tak tutup aurat ni, tak pakai tudung ni jahat. Ustaz, tak boleh kita minta Ustaz. Ha? Kalau umur kami tak tutup aurat, Ustaz tak pakai tudung Ustaz. Tapi hati kami lebih baik, kami semayang. Tudung pakai tak pakai, semayang. Jahat tak? Tak nak kami semayang. Habis itu yang abang kata lawan Allah Ta'ala itu jahat. Senang balik. Faham tak tuan? Faham ni? Betul tak? Orang yang lawan Allah Ta'ala ni, walaupun sedikit dia jahat. Dia tak semayang, dia jahat. Anak kita tak semayang, anak kita jahat. Nak saya baik, dia kata nak saya jahat. Kau nikih di sekolah saya. Marah anak dia kena buli. Pada poin dia tengok. Kalau dia tengok, dia boleh ayam kan. Nak bekas-bekas sikit boleh ayam kena buli. Kita buka apa cikgu. Cikgu tak tengok anak dia kena buli. Apa poin dia tengok? Kan? Kita nak tengok pun tak boleh. Nak marah pun tak boleh. Nak bali pun tak boleh. Tanya cikgu-cikgu bagi sikit. Betul? Tak boleh. Ada dalam undang-undang. Tak boleh bali. Bali tak boleh. Kalau dia rosak. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan yang kedua. Soalan hak apakah hak seorang bapa terhadap anak dia? Maka Sayyidina Umar kata apa? Mestilah dia memberi nama yang baik kepada anak dia. Lepas tu budak tu kata, wahai Amirul Mukminin, bapa aku telah memberi nama aku. Makna dia kata, saya tak ingat bahasa Arab. Kata, adakah itu nama yang baik? Pak dia bagi nama dia kata, makna dia kata, adakah nama yang baik? Nama kata elok tak? Saya tanya tahu. Pak dia bagi nama Bakharah. Pak dia bagi nama Bakharah. Baik ke buruk? Baik ke buruk? Satu nama dalam Al-Quran Al-Surah Al-Baqarah. Lembu. Al-Baqarah, nama Pak dia bagi Al-Baqarah. Kenapa? Surah Al-Quran. Punya Al-Baqarah. Kau tahu Baqarah dia lembu. Tu apa lembu? Bukan semua Al-Quran kita boleh Al-Quran ada setan juga. Dia nak tak tahu nama setan. Dia tahu setan kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama ni satu doa. Lepas tu